Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in sawlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan magbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha bihaqil azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhingga banyaknya, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan ibadah kepadanya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat ini, saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan, jauh sekali nak berceramah. Untuk saya pada malam ini nak mengingatlah di antara satu sama lain, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya tuan-tuan, iaitu berkenaan tidak akan berganjak kedua kaki kita setelah ditanya 5 perkara besok apabila berada di yaumul mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam hadisnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, la tazullu qaddama ibni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu wa an sababihi fima ablahu wa an malihi wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa maza amila fima alim. Rawahu Tirmizi 2416, rawahu Tabrani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabbnya, di sisi Allah, hingga ditanya 5 perkara tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, setiap yang hidup akan menemui mati, ya? Tidak berundur walaupun satu saat sekalipun. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu, tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat sekalipun, ya. Jadi kita munafaatkanlah masa hidup kita ini sebaik-baiknya supaya kita dapat mengamalkan 5 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, supaya dimunafaatkan sebaik-baiknya 5 perkara ini. Apakah 5 perkara yang akan ditanya? 5 perkara besar. Kaki kita tidak berganjak besok di mahkamah Allah selagi tak ditanya 5 perkara. Yang pertama yang akan ditanya iaitu tuan-tuan, umrihi fima afnahu, iaitu ke mana umur kita akan habiskan, ya. Ke mana umur kita akan kita habiskan. Apatah lagi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya bukanlah panjang-panjang, ya tuan-tuan. Sebagaimana yang saya sering sebutkan dalam hadis, umur umatku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku di antara 60 hingga 70, dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Riwayat Tirmizi 3550. Hadis ini adalah hadis hasan gharib. Jadi bermakna tuan-tuan, umur umat Rasulullah ni termasuklah kita tak panjang-panjang. Average dalam lingkungan 60 hingga 70. Ada yang lebih tapi bilangannya sedikit, kata Rasulullah, ya. Ramai yang umurnya tak sampai 60. Ibaratnya orang tua mengibaratkan umurnya, kalau mbah-mbah saya dululah, ibarat ke umur kita macam kita pergi bawah pokok kelapa, ya. Bawah pokok kelapa, ataupun Melayunya pokok ngior, ya, pokok kelapa lah. Pokok kelapa tuan-tuan, kalau kita lihat, tak semestinya kelapa yang tua gugur. Kalau kelapa yang tua gugur tu memang dah lumrahnya, adatnya begitu, ya. Buah kelapa yang dah tua, yang dah coklat-coklat kehitam-hitaman gugur tu dah biasa. Ibaratnya orang tua kalau meninggal tu tak pelik tuan-tuan. Tapi kadang-kadang masih bunga lagi, masih cengkir,
Masih bayi pun ada cengkeh tu, ibaratnya bayi. Masih beluluk, kadang-kadang masih kanak-kanak pun dia gugur, pun meninggal dunia. Kadang-kadang kelapa degan, kelapa muda. Kalau dari segi logiknya masih muda, masih kuat dekat tandanya. Ya, yang airnya kalau kita nak minum kenalah kita panjat ke sabit ke. Ya, kita ambil air mudanya, kelapa isi yang muda tu sedap dimakan dan diminum. Tapi kadang-kadang ibaratnya kelapa muda tu pun ada yang gugur. Ibaratnya orang yang remaja umur belas-belasan tahun, umur 20-an, 30-an, ada yang meninggal dunia juga. Dan kadang-kadang satu tandan gugur semua. Kadang-kadang satu pokok kelapa tu gugur semua. Bila? Kena sambal peti contohnya. Kena sambal peti, semua gugur. Kelapa tua gugur, kelapa muda gugur, cengkir beluluknya pun gugur, sampai pokoknya mati kabeh. Ibaratnya dia naik kerendaan, contohnya berlaku kemalangan, dia minta jauhkanlah. Meninggal semua satu keluarga, termasuk yang tua, yang muda, kanak-kanak, bayi, kadang-kadang dalam perut pun meninggal dunia. Jadi umur ni tuan-tuan, ya, ajal ini tak mengira tua ataupun muda, sihat atau sakit. Kalau dah masanya akan pergilah tuan-tuan. Sebab itu pertamanya ditanya besok di akhirat kelak, ke mana umur kita gunakan? Allah Ta'ala akan tanya, umurnya ke mana kita gunakan. Jadi mudah-mudahan umur kita tuan-tuan yang kita hadapi sekarang ini, sehingga kita mati, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata alim ulama tuan-tuan, ada 5 perkara boleh menjadi racun dan 5 perkara menjadi penawar. Ya, kata alim ulama tuan-tuan, kata hukama. Ada 5 perkara ni tuan-tuan boleh menjadi racun kalau kita salah gunakan. Tapi ada Allah Ta'ala bagi 5 penawarnya. Pertama, dunia. Boleh menjadi racun kalau kita hubbud dunia, cintakan dunia sampai melupakan akhirat. Cintakan dunia sampai contohnya nak cari rumah yang besar, nak cari kereta yang mewah, nak cari handphone gepeng yang mahal, nak cari baju yang berjenama, contohlah ya. Nak cari kebun yang bereka-eka, bukan salah, tak salah. Tapi jangan sampai melalaikan perkara yang dipadukan oleh Allah yang lain. Nak cari kesenangan dunia sampai lupakan solat padu 5 waktu. Nak cari kesenangan dunia sanggup tinggalkan solat Jumaat. Nak cari kesenangan dunia sanggup tinggalkan Al-Quran. Nak cari kesenangan dunia tak dapat membezakan mana halal dan haram contohnya. Ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi penawarnya adalah zuhud. Ya, cintakan dunia ini adalah zuhud. Dia menggunakan nikmat Allah ini mengikut keperluannya, sekadar keperluannya, dan menggunakan, maksudnya di hatinya pertama adalah Allah, bukan makhluk. Harta benda semua bukan letaknya di hati. Yang pertama di hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya tuan-tuan yang boleh menjadi racun, Allah Ta'ala bagi penawarnya, iaitu omong-omong kosong. Cakap-cakap kosong itu boleh menjadi racun. Jadi umur kita ini besok digunakan ke mana? Contohnya kita gunakan umur kita ni, contohnya kita hidup 63 tahun, kita gunakan 63 tahun itu banyak cakap yang tak berfaedah. Cakap lucah, cakap benda-benda yang tidak bermanfaat, yang tak ada unsur-unsur ilmiah contohnya tuan-tuan. Banyak cakap-cakap yang tidak bermanfaat tuan-tuan. Penawarnya iaitu Allah Ta'ala bagi, iaitu zikrullah. Banyakkan berzikir. Jadi kita tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, umur yang ada ni tuan-tuan, banyak-banyakkanlah lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lidah kita dibasahi dengan zikrullah. Setidak-tidaknya kita membaca zikir Al-Baqiyatus Salihat, iaitu ganjaran yang berkekalan, amalannya salihat yang berkekalan, iaitu banyakkanlah membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Contohnya lah banyak lagi zikir, terutamanya kalimah tauhid la ilaha illallah. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah dimi'rajkan dalam kitab Mar'atus Salikin, ketika Rasulullah dimi'rajkan daripada bumi naik ke langit, ya, daripada Masjidil Aqsa naik ke pintu langit dunia, kemudian lapisan langit pertama sampai lapisan ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Rasulullah ditemani, di antaranya ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai ke Mustawa, nak naik ke tingkatan seterusnya. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, setakat ini sahaja aku dapat menemanimu. Sekiranya aku selangkah lagi, nascaya terbakarlah aku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah bergerak naik ke langit, maksudnya naik, nak sampai ke Aras, tingkatan yang paling tinggi. Tinggallah Rasulullah. Malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, nak naik seluruhnya dah tak mampu, makalah tinggal Rasulullah. Apabila nak sampai ke Aras, Rasulullah nampak 3 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan di bawah naungan Aras. Ya, 3 golongan ini tuan-tuan letaknya di tempat yang paling tinggi. Ya, maksudnya tingkatan langit yang tinggi, sehingga kan malaikat Jibril pun tak sampai ke situ. Tetapi Allah muliakan roh 3 golongan ini, iaitu tuan-tuan, yang pertamanya orang yang dalam masa hidupnya lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Apabila lidahnya dibasahi dengan zikrullah, ingat pada Allah, nascaya tuan-tuan hatinya pun mengingati Allah, dan insya-Allah anggota badannya yang lain pun, terutamanya anggota badannya yang 7 pun mengingati Allah. Yang keduanya, yang Allah Ta'ala muliakan rohnya, orang yang dalam masa hidupnya suka mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah. Macam tuan-tuan ni tuan-tuan, Jadi semoga dapat diteruskan amalan mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah ini. Dan yang ketiganya, dalam masa hidupnya berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, yang keduanya tadi, omong-omong kosong itu adalah racun. Penawarnya banyaklah kan zikrullah, ya, banyakkan menyebut, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya tuan-tuan, harta itu boleh menjadi racun. Penawarnya adalah bersedekah, penawarnya adalah zakat. Itu adalah penawarnya tuan-tuan. Dan manakala yang keempat, tahun itu boleh menjadi racun. 12 bulan itu boleh menjadi racun. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Kalau kita salah gunakan hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita salah gunakan, boleh menjadi racun. Penawarnya adalah bulan Ramadan, ya. Manakala yang akhir sekali yang boleh menjadi racun kalau kita salah gunakan, iaitu umur kita. Ya, umur kita ni boleh menjadi racun kalau kita salah gunakan. Kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur kita itu boleh menjadi racun. Penawarnya adalah taat. Ya, penawarnya adalah taat, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka perkara yang pertama akan ditanya besok di akhirat kelak, umur kita gunakan ke mana? Kita habiskan ke mana tuan-tuan? Tuan-tuan hadirin hadirat, amalkanlah yang tuan-tuan buat sekarang. Kerana tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, iaitu tentang apabila kita buat 4 perkara, Allah Ta'ala akan bagi kita 6 perkara. Apabila kita buat 4 perkara ini, Allah Ta'ala akan bagi kita 6 perkara. Apa dia tuan-tuan hadirin hadirat? Yang pertamanya tuan-tuan hadirin hadirat, Allah Ta'ala nyatakan kalau kita buat 4 perkara dibalas 6 perkara. Yang pertamanya, kita solat berjemaah. Apabila kita solat berjemaah tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, lepas solat berjemaah tuan-tuan, kita dituntut untuk duduk dalam majlis ilmu, ya.
Buat 4 perkara ni, pertama solat berjemaah, kedua duduk dalam majlis ilmu, dan yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat, iaitu kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan yang keempatnya kita mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Ya. Kalau kita buat 4 perkara ini tuan-tuan, dalam kitab Durratun Nasihin Rasulullah sebut buat 4 perkara ini dalam umur kita ini yang ada ini, Allah Ta'ala bagi 6. Ya. Pertama tadi solat berjemaah. Nombor 2 duduk dalam majlis ilmu. Nombor 3 mendengar ayat-ayat Quran. Tadi saya ada baca Quran, dengar. Nombor 4 kita mengamalkan akan ilmu yang dipelajari. Maka Allah Ta'ala bagi 6 perkara. Yang pertama Allah Ta'ala bagi apa tuan-tuan? Yang pertamanya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi rezeki yang halal. Jadi supaya kita percayalah, kita duduk dalam majlis ilmu, umur kita habiskan buat 4 perkara itu, contohnya Allah Ta'ala jamin bagi rezeki kita, rezeki yang halal. Kita buat 4 perkara itu dapat menarik rezeki datang kepada kita tuan-tuan. Ya. Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat, akan berat timbangan amalannya. Ya, akan berat timbangan amalannya. Walaupun tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, walaupun tak ingat apa yang saya sebut, walaupun tuan-tuan tidur, sebenarnya tuan-tuan ni sedang dirawat. Hati kita sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara nak merawat hati kita, nak menyucikan hati kita, di antaranya kita duduk dalam majlis-majlis zikrullah. Daripada kita solat tadi, ibu segala zikir. Kemudian kita duduk tadi zikir, kemudian doa pula. Kemudian sembahyang sunat ba'diyah pula tu. Ba'diyah maghrib. Kemudian duduk pula dalam majlis ilmu. Itu hati kita sebenarnya tengah dirawat. Sadar tak sadar hati kita sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita buat 4 perkara tadi, maka akan memberatkan timbangan kita besok dekat akhirat kelak tuan-tuan. Kan ada 3 perkara yang kita cukup bimbang. Ya. 3 perkara ni tuan-tuan besok dekat akhirat, sebelum nak masuk surga, 3 masa ni cukup kita bimbang sekali. Pertama, kita bimbang apabila nak dapat suratan amal. Kita bimbang keputusan nak dapat suratan amal. Suratan amal kita dapat sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tengok kawannya dapat sebelah kiri, wah cukup bimbang kita. Pula-pula kawannya dalam masa hidup ni memang geng dapat kita, kemana-kemana dengan dia. Tiba-tiba dia dapat belah kiri, wah lagi bimbang ni. Takut kita pun belah kiri juga. Dia tinggalkan solat, aku pun tinggalkan solat. Dia sering tak puasa bulan Ramadan, aku pun sering tak puasa bulan Ramadan. Dia tak jaga hubungan sama manusia, aku pun tak jaga juga. Wah, dia dapat sebelah kiri. Jangan-jangan aku pun dapat sebelah kiri. Wah, dia cukup bimbang tuan-tuan. Pertamanya cukup bimbang ketika nak dapat suratan amal. Yang kedua, cukup bimbang apabila kita berada di yaumul mizan. Ketika kita nak timbang amalan kita di yaumul mizan, di neraca, nak nentukan amalan kita mana yang lebih berat. Sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Sama ada pahala yang berat ataupun dosa yang lebih berat. Cukup bimbang kita. Masa tu berbimbang. Ya, dosa yang lebih banyak ataupun pahala yang lagi banyak. Dan yang ketiganya tuan-tuan, yang cukup bimbang besok dekat akhirat, iaitu proses yang terakhir, perhentian yang terakhir, sama ada nak menentukan seorang itu masuk surga ataupun neraka, iaitu meniti titian sirat. Ketika itu kita cukup bimbang, sama ada kita meniti titian sirat itu lepas ataupun tidak, sama ada jatuh ke gaung neraka ataupun boleh terus masuk dalam surga. Kita tengok orang lain ada meniti titian sirat seperti kilat menyambar. Kita tengok orang lain ada yang meniti titian sirat seperti selaju sekelip mata. Tadi seperti kilat menyambar, yang ni sekelip mata, merem melek wis tekan melbu sokor.
Ada orang, kita lihat pula ada orang meniti titian sirat seperti angin bertiup kencang. Kita lihat pula ada orang yang meniti titian sirat seperti burung terbang cepat. Kita lihat pula ada orang meniti titian sirat seperti kuda lari pantas. Ada juga kita melihat golongan yang keenam, menitian sirat seperti larian seekor unta. Unta tak laju lah ustaz. Tapi ada golongan yang ketujuh, dia meniti titian sirat dalam keadaan mengisut. Dalam keadaan mengisut. Woi, bimbang kita. Agak-agak kita ni, dia tengok mana perginya aku pergi ni. Adakah mengisut ataupun sekelip mata, ataupun lajunya seperti kilat menyambar. Ketika itu kita sungguh cemas tuan-tuan. Jadi kalau buat 4 perkara tadi tuan-tuan, ya insya-Allah dapat membantu tadi. Rajin solat berjemaah, ya, solat 5 fardu berjemaah, kemudian rajin duduk dalam majlis ilmu, rajin mendengar ayat Quran dibaca, lagi-lagi kalau kita mentadabburkan Quran dan kita mengamalkan akan ilmunya, selain daripada mendapat rezeki yang halal, selain dapat memberatkan timbangan, dan dia juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dapat meniti titian sirat sepantas kilat menyambar yang saya sebut tadi. Dan yang keempatnya, dia menima suratan amal, catatan amal sebelah kanan. Dan yang kelimanya, diberikan kelebihan apa tuan-tuan buat 4 perkara tadi, besok dibangkitkan bersama para nabi dan para rasul. Kerana dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia memuliakan majlis-majlis ilmu, rajin duduk bersama para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya, ya. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, yang keenam, ya, orang yang buat 4 tadi, Allah Ta'ala sediakan apa? Sediakan sebuah istana di dalam surga, ya. Dibinakan sebuah istana dalam surga, batu-batanya daripada permata, dia punya wangi, ya Allah, ya, sebau, ya, memang wangi lah tuan-tuan. Dan pintu istana itu diceritakan ada 60 buah pintunya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan umur kita gunakan untuk kebaikan. Dan yang keduanya, apa yang ditanya tuan-tuan, yaitu yang ditanya wa an afnahu wa an sababahu wa an sababihi fi ma'ablahu, yaitu yang keduanya akan ditanya tentang masa mudanya, apa yang kita gunakan. Kita ni dah lepaslah masa muda, dah berlalu pun, dan kita tak dapat jumpa lagi masa muda kita. Tapi ala kulihal kita kena ambil tahu juga, kita ingatkanlah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin yang ada buyut-buyut kita, terutamanya cucu kita, anak kita yang masih muda, mudah-mudahan dia dapat gunakan masa muda itu untuk kuat beribadah. Sebab itu di antara golongan-golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat kelak, kan ada 7 golongan yang mendapat naungan. Yang pertama iaitu imam yang adil, betul? Yang kedua disebutkan siapa? Orang muda yang kuat beribadah. Disebut orang muda. Jadi orang tua ni tak masuk kalau orang muda kuat beribadah, lagi orang tua buat kuat beribadah, lagilah besar dia punya ganjarannya tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, hatinya terikat di masjid. Maksudnya hatinya dalam masa hidupnya dia suka mengimarakan, memakmurkan rumah Allah. Yang keempatnya, dia berkasih sayang di antara satu sama lain. Dia bertemunya, berpisahnya kerana Allah. Kita dengan solat berjemaah ni tuan-tuan, dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Sebab itu kita disuruh berjemaah, supaya dapat mengukuhkan ukhuwah Islam dengan kita berjemaah ni. Betul tak tuan-tuan? Kalau 5 waktu kita berjumpa ni, bertambah mengeratkan perpaduan ukhuwah Islam. 5 waktu ada, tiba-tiba 2 waktu tak ada. Kita cari mana ngaji ni 2 hari, 2 waktu tak ada. 2 hari dah tak ada pula. Lagilah kita cari. Akhirnya kita ziarah. Dengan solat berjemaah. Lagi satu, kita apabila sembahyang berjemaah ni dapat mengukuhkan lagi apa? Apabila kita nak merapatkan saf, meluruskan saf, bau bertemu bau. Yang betulnya bau bertemu bau, bukan kaki bertemu kaki. Kalau bertemu kaki ngengkeng kafe. Kita sentuh bau ni.
Bau ni bersentuh. Kemudian tumit tu luruslah. Kalau laki jaraknya lebih kurang sejengkal. Dan kalau begitu juga ujung tumit imam dengan tumit makmum yang pertama, kalau boleh tak melebihi 3 hasta. Macam ni betul lah ni. Tak jauh sangat. Jangan tumit imam kat situ, sampai 6 hasta jauh kat sana tu. Sah sembahyangnya, tapi nanti boleh menggugurkan fadilat berjemaah. Jadi dengan kita sama-sama bekerjasama, merapatkan saf, meluruskan saf itu dapat mendidik kita bertolak ansur, bekerjasama. Malah usaha kita nak merapatkan saf tu pun termasuk golongan yang didoakan oleh para malaikat. Kita usaha ni merapatkan saf, meluruskan saf, itu didoakan para malaikat. Termasuklah orang yang pertama di saf pertama ni pun golongan yang didoakan oleh malaikat. Kadang-kadang kalau hatinya keras, rapat sikit, bising aja. Karepe aku lah rapat orang rapat. Pera rapat aku orang gelem. Kadang macam tu kan. Kita nasihatkan dia tak nak, terpulanglah. Besok nasihatkan lagi ya tuan-tuan. Sebenarnya nak mendidik kita supaya bertolak ansur, bekerjasama di antara satu sama lain. Okey. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dah lupa pula ceritanya, dah panjang sangat, dah lari lupa. Okey. Jadi tuan-tuan, ya. Tadi yang golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, orang muda orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain. Caranya berkasih sayang ni contohnya tadi, ya, dengan solat berjemaah, mengingatkan sayang. Satu lagi memberi salam. Kadang-kadang kita ni beri salam pilih-pilih tuan-tuan. Kalau dekat Malaysia ni senang lagi lah. Kalau nampak orang Melayu masih lagi lah, dia ni memang Islam lah. Tapi kalau negara jiran kita kadang-kadang bukan Islam, Kristian kan. Tapi kadang-kadang saya cukup tersentuh hati lah. Kadang-kadang ada pekerja, minta maaf lah, yang di luar negara, yang bekerja sini, Bangla ke, kadang-kadang saya nampak Pakistan ke, dia kerja. Saya sering jumpa Bangla lah. Saya isi minyak tu lagi-lagi kita pakai kopiah. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Beri salam. Kita pun kadang-kadang tengok, Tuan Haji ni kenal kat Bukit Pasir. Assalamualaikum, tak kenal? Ambuh kono pat dia. Beri salam pun kadang-kadang kita tak nak pilih-pilih tuan-tuan. Kadang-kadang apa yang dibuat tu betul jugalah. Jadi kita ni kalau jumpa orang Islam, kenal ke tak kenal, kita beri salam, ya. Sebenarnya dapat merapatkan kasih sayang. Saya pernah tuan-tuan mula dulu kerja, saya umur 19 tahun dah bekerja dekat minyak beku. Saya tak payah sebutlah tempatnya, dah sebut pula kat minyak beku. Masa 19 tahun saya dah bekerja. Saya kat minyak beku tu lebih kurang 5 tahun lah, ya. Orangnya pun dah tak ada lah cerita ni. Saya doakanlah semoga rohnya ditempatkan orang-orang yang beriman. Ada murid tu tuan-tuan, dia cerita tentang salam, ya. Dia tak masuk dekat kelas, dia nyorok bawah terowong. Ada longkang, dia nyorok kat terowong. Masuk, guru besar bagi nasihat, dia tak masuk. Saya pun garang sikit, saya badan besar, suara garang, ya. Keluar, dia keluar. Saya tepuk belakang dia. Kawan dia cakap dengan bapak dia, osakkan mata peling anak dia. Cakap lebih pula dia, Bapaknya datang, tak beri salam, tak beri apa. Mana Ustaz Kamal? Saya pun silap juga, tak beri salam. Kena tampar dia. Ditampar saya, pipi saya keluar berdarah. Bapaknya memang kaki pukul. Berdarah hidung tadi. Saya pun ada hikmahnya juga, saya tak mau balas. Ada hikmahnya, 24 jam saya keluar, ya. Sebelumnya mohon keluar tak dapat, ya. Tapi kawan saya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia bekerja sebagai penguat kuasa. Tangkap maksiat ni, ya. Orang buat melakukan zina ditangkap. Yang ditangkap tu bukan kaling-kaling orang. Yang ditangkap tu orang yang kira ada nama lah contohnya. Dia upah kaki pukul, tak puas hati. Dia upah kaki pukul. Dia kawan saya ni baru turun motor. Awak ya yang tangkap bos saya. Ya. Kawan saya cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia suara garang pakai bagel ni besar. Tangan memang besar lah. Kalau kena tumbuk memang hitam kawan saya ni. Tapi apabila dia beri salam, jadi lemah dia, tak jadi. Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya sebenarnya datang tadi nak pukul, tapi dah tak jadi dah. Jadi lembut hatinya. Saya silap lah masa tu. Tengah dipukul tu, patutnya dia marah-marah. Mana Ustaz Kamal? Saya cakap, Assalamualaikum warahmatullahi. Patut gitu. Saya pun diam dah, kena belasah je tuan-tuan. Itu cerita je lah tuan-tuan. Seterusnya, yang keberapa tadi? Dah lupa dah. Pertama, imam yang adil.
Yang kedua tadi, orang muda yang kuat beribadah tu yang saya nak fokus. Nombor tiganya, tuan-tuan, hatinya, ya, amat senang cerita, mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah. Nombor 4, berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah. Yang kelima, tuan-tuan, yang kelima, dirayu oleh perempuan yang cantik. Ya, dirayu oleh perempuan yang cantik. Ya, kalau dia nak melakukan maksiat pun memang bolehlah, tapi dia tolak. Kerana apa? Takutnya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah di saat dia sendiri dan di saat ketika dia berada di hadapan orang ramai. Dan yang keenamnya, dia mengingati Allah sampai menitiskan air mata. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pernah tak masa muda kita, ataupun bukan masa muda lah, lagi-lagi dah tua ni tuan-tuan, pernah tak kita muhasabah diri, mengingati Allah, takut kepada Allah sampai menitiskan air mata? Kalau sampai, alhamdulillah lah. Walaupun sebesar tai lalat air mata yang jatuh di pipi kita itu, walaupun sehelai roma, bulu roma yang dibasahi dengan air mata kerana menangisnya, kerana takut pada Allah, besok air mata kita itu, sehelai bulu roma yang dibasah dengan air mata kerana takut pada Allah itu, besok boleh menyelamatkan kita menjadi saksi di akhirat kelak. Dan nombor 6 tuan-tuan, minta maaf, yang ketujuh, air sekali, dia suka bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Maksudnya dia bersedekah tuan-tuan, ataupun menginfakkan hartanya semata-mata mencari keredaan Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, hadirin hadirat, apa yang seterusnya yang ditanya tuan-tuan? Wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Yang nombor 3, nombor 4 besok ditanya, daripada mana harta kita dapat, ke mana kita belanjakan. Ya. Daripada mana harta kita dapat dan ke mana kita belanjakan harta itu. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, di dalam hadis tuan-tuan ada menceritakan tentang harta ini, mana yang kekal, mana yang habis. Ada dinyatakan tuan-tuan dalam tak silap saya dalam cerita Mustika Hadis tuan-tuan. Saya ada bawa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu abdu mali 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 wa inna lahu mim malihi salas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu selalu menyebut dengan berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal yang sebenarnya dia tidak mendapat dari hartanya itu melainkan 3 bahagian saja. Kita selalu tuan-tuan ada golek harta. Tak salah tuan-tuan cari harta ni tuan-tuan. Kita ni orang Islam ni biar menguasai ekonomi. Ya. Kalau orang Islam tak dapat menguasai ekonomi, banyak kesan-kesannya yang buruk tuan-tuan. Banyak sahabat-sahabat Nabi, termasuklah menantu Rasulullah, Sayyidina Utsman, seorang usahawan yang berjaya. Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat Nabi. Jadi kita mencari kekayaan, mencari harta benda ni tak salah. Tapi tuan-tuan, kita gunakan, infakkan harta itu pada jalan yang benar. Sehingga kan dalam hadis Nabi ada menyatakan, ada 3 tangan sahabat yang dicium oleh Rasulullah. Kenapa 3 tangan sahabat itu dicium oleh Rasulullah? Kerana tangannya banyak kulit yang mati. Kulit yang mati ini maksudnya dia kerja kasar, tangannya kapalan lah, senang cerita. Iaitu siapa dia? Sa'ad bin Mu'az, Mu'az bin Jabal, termasuklah Sayyidatina Fatimah. Ya, mereka ini sahabat-sahabat Nabi, termasuk anak Rasulullah ni, dia sering rajin bekerja sampai tangannya kasar. Sehingga kan Rasulullah kata, dia cium tangan Mu'az, wahai Mu'az, tangan kamu tidak akan dijilat besok oleh api neraka. Kulit yang mati ini besok boleh menjadi saksi yang membuktikan kamu mencari rezeki yang halal. Kulit kita pun boleh berkata-kata tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dekat sini Islam tidak menyuruh kita menjadi seorang yang pemalas.
Kita kena jadi orang yang rajin. Apabila orang Islam itu berekonomi yang kuat, kukuh, maka banyaklah dia boleh keluarkan infak hartanya, keluarkan sedekah dan zakat dan sebagainya. Sebab harta walau bagaimanapun kita cari harta ni jangan sampai melalaikan fardu yang lain. Kerana harta ini yang kekal hanya satu saja. Ya, yang kekal hanya satu sahaja daripada tiga. Apa yang pertama yang tak kekal? Iaitu ma'akala fa'abna. Ya, ma'akala abna. Kita kalau dapat gaji tuan-tuan, ya, dapat harta, kita jangan lupa bahagikan kepada tiga bahagian. Okey, dah azan ni, azan dulu kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Allah Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiy. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiy. La haula wa la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati qaimah. Ati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam aliyat rafi'ah wa ba'su maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tuliful mi'ad ya rahman rahim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, contohnya tuan-tuan dapat rezeki dari segi harta benda. Tuan-tuan gajilah contohnya tuan-tuan, dapat pencen ke apa ke, gaji mengupah ke. Jangan lupa bagi kepada tiga kumpulan. Pertama, kita bagikan untuk ma'akala afna. Kita belanjakan untuk makan dan minum. Itu ibadah juga tuan-tuan. Kita beli menyara keluarga kita, beli beras, beli melo, beli minyak dan sebagainya, itu makan dan minum itu merupakan ibadah juga, dapat pahala kalau kita mencari keredaan Allah. Tapi semuanya itu pun akan binasa.
Ya, kita makan ada yang jadi tenaga, kita makan ada yang jadi darah daging, kita makan ada yang jadi ampas. Ketiga-tiganya semua akan binasa. Dan ada satu bahagian lagi untuk keperluan kita. Contohnya untuk gaji kita peruntukan untuk bayar duit rumah. Rumah kita pun semakin lama semakin buruk, bukan semakin cantik. Adakah semakin lama rumah kita semakin kukuh, cat-catnya semakin cerah? Semakin lama semakin rosak rumah kita. Bumbung kita pun semakin lama semakin bocor contohnya. Rumah batu kita semakin lama semakin retak, airnya akan musnah juga. Kita beli kenderaan kita pun makin lama habis bayar pun mulalah rosak, pun akan binasa juga. Ya. Pertama untuk makan minum, kedua untuk keperluan pakaian, kenderaan, rumah dan sebagainya pun akan binasa juga. Tetapi itu memang dapat pahala. Tapi jangan lupa kita bagikan gaji kita satu bahagian. Kata Rasulullah, jangan sampai lupa au a'ta faktana, iaitu tuan-tuan satu bahagian untuk kita infakkan harta kita pada jalan Allah. Contohnya gaji kita 3,000. Kekalan kata Rasulullah sehingga hayat apa yang kita infakkan hartanya pada jalan Allah. Contohnya kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk wakaf. Itulah yang kekal, itulah yang sebenarnya untuk kita. Pernah satu masa Rasulullah ni di antara kegemarannya makan sup. Sayyidatina Aisyah ni telah menyediakan sup, mencedokkan untuk Rasulullah makan sup. Tapi sebelum Rasulullah makan sup, Rasulullah tanya, "Wahai Aisyah, wahai Humairah, jiran sebelah depan dah bagi?" Dah. Maksud tanya, "Wahai Humairah, jiran sebelah kanan kiri dah bagi?" Dah. Rasulullah ingatkan nak terus makan. Apabila nak cedok lagi, dia tanya lagi, "Wahai jiran sebelah belakang dah bagi?" "Ya Rasulullah, inilah yang untuk kita ya Rasulullah. Ini memang dah kita punya ya Rasulullah." Rasulullah senyum aja. "Wahai Aisyah, yang kita punya bukan yang ini. Kita punya yang kamu dah pun semua akan binasa. Yang bagi pahala tu jiran-jiran sebelah tadi tu, itu pahalanya itulah yang kita punya." Jadi sangat pun. Kalau ada baki lagi tuan-tuan, kita untuk makan minum dah ketepikan, pun habis. Pakaian, kenderaan, rumah pun habis. Dan tuan-tuan yang kekal kepala pencin kubur tadi, contohnya hartanya kita wakafkan untuk tanah wakaf. Kita contohnya baiki masjid ni, kita infakkan harta kita. Itu di antara pencin-pencin kubur. Itulah yang berkekalan tuan-tuan. Kalau ada baki lagi tuan-tuan, itulah baru menjadi waris-waris kita. Kalau kita dah 54 tahun dia tak puasa, nak bayar fidyah, macam mana nak kira tu? Dia ambil daripada 1/4 zakat fitrah dia. Kalau ambil RM7, yang murah lah, bukan RM10, RM7, RM7, 1/4 daripada RM7 lebih kurang RM1.72. 54 tahun tu nak kira macam mana? Dikira-kira tuan-tuan 77,000 berapa ratus gitulah. Tu 54 tahun tuan-tuan. Jadi kalau harta pusakanya tu cuma 30, hutang lagi tuan-tuan. Silap-silap warisnya pun tak dapat. Dah bakinya tu dah lulus semua tu, hutang tak ada, semua tak ada, ya. Ada bakinya tu barulah boleh dibagikan harta pusaka. Itu dalam bab faraid dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, harta kita besok ditanya daripada mana kita dapat, daripada mana kita belanjakan. Dan yang akhir sekali tuan-tuan akan ditanya apa? Wa maza amila fi ma'alim. Ilmu yang kita pelajari ni besok ditanya. Kita belajar ilmu ni tuan-tuan hadirin ni, tuan-tuan amalkan ke tidak? Sebab itu kata As-Sufyan As-Sauri, terutamanya yang cakap ni tuan-tuan. Saya bukan nak mengajar, mengingatkan diri saya. Kesempurnaan ilmu itu kata seorang ulama As-Sufyan As-Sauri, amalkan 5 perkara baru sempurna ilmu yang kita pelajari. Cikgunya mengajar, kita diam. Orang alim mengajar, kita diam. Saya bukan orang alim tuan-tuan, maksudnya orang lain yang mengajar. Saya bual-bual aja. Orang alim mengajar, kita diam, kata Sufyan As-Sauri. Nombor 2, dengarkan. Nombor 3, ingatkan apa yang diajar. Nombor 4, amalkan. Dah amalkan pun belum sempurna lagi kalau tak sampaikan. Kita belajar ilmu ni, lagi-lagi ilmu agama, jangan semakin jauh, jangan semakin sombong dengan Allah. Sebaliknya kalau kita rajin menuntut ilmu, semakin dekat pada Allah, semakin bertawaduk kepada Allah.
Sebagai penutupnya saya nak cerita satu kisah seorang ulama tuan-tuan yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Banyak karangan kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni. Contohnya Waisbahul Balah, Waisbahul Falah, Waisbahul Falah, Al-Yawaqitu Al-Jawahiru. Banyak lagi kitab-kitab lah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni, seorang ulama yang masyhur di Mesir. Satu masa tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah dengar cerita ni ya tuan-tuan. Dia ni di samping mengajar, dia juga belajar. Satu masa dia belajar, dia mengajar dekat masjid dekat Mesir sana. Anak muridnya memang ramai. Ketika dia mengajar, anak muridnya memang ramai tuan-tuan. Satu masa apabila dia dah habis belajar, dia nak turun tangga, nak pakai kasut. Tengah dia susun nak pakai kasut, dia ternampak seorang orang tua susun kasut. Susun kasut. Terdetik dalam hati Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia tak cakap, dalam hati aja. Dia kata apa? Manakah mungkin orang tua ini, penyusun kasut ni, waliullah. Dia terdetik, dia macam memandang rendah sikit lah pada orang tua yang nyusun kasut ni. Manakah mungkin orang tua yang seumpama ini nyusun kasut, waliullah, maksudnya kekasih Allah. Lalu apabila dia sampai rumah, isterinya ni berdandan cantik. Minta maaf, bukan cerita kotor memang ceritanya macam tu. Berdandan cantik. Jadi Abdul Wahab Sya'rani balik nampak perempuannya cantik, berkeinginan nak bersama berkeinginan nak bersama. Kata isterinya, boleh bang, tapi dengan syarat dia nak bermanja-manja. Abang kena jadi kuda saya. Jadi kuda faham? Macam cerita musang berjanggut tu lah. Tapi musang berjanggut yang naik tu bukan isterinya, isteri panglimanya kan. Ini memang isterinya tak jadi salah tuan-tuan. Jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni pun isterinya nak dia jadi kuda, isterinya pun naik. Jadi macam kuda. Oh, penatlah dia. Dah penat. Lepas tu bersama pula dengan isterinya. Bersama faham ya? Tak payahlah tanya tuan-tuan. Apabila keletihan tuan-tuan, jadi dia sadar dan nak masuk waktu subuh. Oh, maka kelang kabutlah dia Syekh Abdul Wahab ni. Dah nak masuk waktu subuh, makmum dah tunggu nanti. Imam tak sampai-sampai. Lalu dia pakai baju, terus pergi ke masjid. Sampai ke masjid, dia nak tanggalkan kasut, jumpa orang tua ni yang dia cakap apa? Manakah mungkin orang tua penyusun kasut ni waliullah. Lalu orang tua ni cakap apa? Manakah mungkin seorang ulama yang terkenal lupa mandi junub. Agak-agak orang yang cakap macam tu bukan sembarangan, betul? Yang tak mandi junub yang tahu siapa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani dengan isinya je, betul tak? Berdua je yang tahu yang dia tadi malam melakukan hubungan tu. Macam mana orang tua tadi ni yang kata manakah mungkin orang tua ni penyusun kasut waliullah? Macam mana dia boleh tahu? Adakah dia sekodeng? Adakah dia mengintai? Mustahil. Rupa-rupanya orang tua ni bukan sembarangan. Itu adalah namanya Syekh Ali Al-Khawas, seorang ulama. Sebab itu kita tuan-tuan, walaupun kita pandai macam mana, ada kelebihan, kita jangan pandang rendah dengan orang lain. Jika kita jangan pandang hina pada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala merahsiakan, di antara perkara yang dirahsiakan oleh Allah, hari kiamat, kematian, malam Lailatul Qadar, ya, amalan kita diterima ataupun tidak, Allah Ta'ala rahsiakan kan? Termasuklah waliullah pun Allah Ta'ala rahsiakan. Mungkin dalam masjid ni ada waliullah, kita tak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu? Supaya kita menghormati. Jangan kita pandang rendah pada orang. Lalu Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni dah ulama geledekan kan. Apabila orang tu ni kata, manakah mungkin ulama besar boleh lupa mandi junub, tersentak dia. Lalu Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni nak menjadi anak murid kepada Syekh Ali Al-Khawas tadi yang dipandang rendah menyusun kasut. Kata Syekh Ali Al-Khawas, boleh kau belajar dengan aku. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Kitab-kitab yang kau karang selama ini simpan. Jangan keluarkan lagi. Agak-agak kita kalau tak nak ke tak? Dah masuk YouTube berjuta-juta yang tonton. Tinggalkanlah contohnya. Oi, susah tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Wahab Sya'rani kerana dia nak belajar, dia simpan kitab-kitab. Kerana apa? Sebenarnya Syekh Ali Al-Khawas ni bukan apa, nak mendidik Syekh Abdul Wahab Sya'rani supaya jangan jadi orang yang sombong, supaya dia merendah diri. Jadi mudah-mudahan kita dengan menuntut ilmu ini
bertambah mendekatkan diri kepada Allah, bertambah tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong bagikan ni boleh tak ni? Minta tolong. Siapa yang muda? Ni adik yang muda kat tiang tu. Minta maaf yang tua ni rehatlah, yang muda-muda ni. Orang muda ni masih kuat lagi otot-ototnya. Kita dah tua-tua ni bangun pun bunyi minyak grease dah habis. Tuan-tuan, ini doa ringkas saja tuan-tuan. Saya rujuk dalam kitab Perukunan yang telah ditulis, yang disusun oleh Syekh Al-Fadil Al-Syekh Al-Sad, Mufti Banjar, kalau dulu kitab Perukunan ni orang tua-tua kita ada, macam Mukaddam tu kitabnya. Tapi sekarang dah ada, dah diperbarui tulisannya. Ada tulisan Rumi, ada tulisan Jawi ada. Ini doa tuan-tuan, bukan wajib doa. Buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Pendek aja doa ni. Doa pembuka 12 pintu. Ini untuk seorang diri tuan-tuan. Allahumma ftahli. Kalau ramai Allahumma ftahlana. Kalau seorang Allahumma ftahli abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu surga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Dari setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu